Okey, Assalamualaikum. Uh, Kali pertama kita buat segmen weekly recap MPL season 13. Seperti mana ini sebenarnya perancangan dah lama saya nak buat my own podcast review ni, tapi disebabkan saya pun dah berada dengan Todak, so saya jadikan konten ni adalah konten untuk Todak juga. Okey, terima kasih Todak memberi peluang untuk saya nak merealisasikan program ini. Dan antara orang yang saya target lah kan, untuk podcast ini tak lain tak bukan Brody Malaysia. Betul doh, sebab bila saya cakap tadi kan dalam live saya nak buat rancangan ni, orang kata bang Brody ke? So I was thinking like, wow, betul juga doh. Adalah iras-iras Brody. Diorang nak saya buka skill 2 ni. Buka skill 2 Skill 2 tu stun tu Ustaz. Okey, so kita ucapkan selamat datang kepada Prof Min. Hello guys. Bekas coach, sekarang jadi penganalisa bebas. Freelancer analyst. Freelancer analyst. Menumpang banyak podcast sekarang. Menumpang banyak macam podcast ada sekarang. Okey, ada baru-baru ni saya dengar juga awak nak ganti tempat Abang Lot. Kan? Kan? Tiba-tiba Saya dah tahulah how serious you are, tapi ini adalah satu peluang juga untuk awak menjadi the next Abang Lot dah. Tapi kita dah janji jugalah kan, kita nak jadi professional as we can lah untuk rancangan ini. Sebab kita nak bagi kita punya ulasan-ulasan yang jujur. betul. Kan, tak ada apa kata tak betul, kurang-kurang kan, bagus. Sebab kalau kita banyak simpan, rasanya tak ada orang nak improve nanti. Kan? So last season memang saya buat benda ni, saya buat seorang-seorang, mendapat sambutan yang luar biasa. Terima kasih untuk semua yang menyokong. Even team juga mengucapkan terima kasih. Untung pun banyak support juga kan. Yes, they did really support a lot. Itu behind the scene. Behind the scene banyak dia orang. Ada masa dia orang call juga kan. Ya, ada kontroversi pun pernah jadi. Kan? Tahu. Ya, but itu kita dah tutup. This is a new segment, new season. So, Prof Min. Okay. Week pertama, 8 game dah habis. Sebelum kita nak pergi kepada satu match and overall about MPL, what do you think about this season? Alright. Untuk this season, MPL, untuk yang tak tahulah, kita MPL dah ada rumah tersendiri. Sebelum ni dah 12 season kita tak ada stadium yang kekal. Asyik bertukar sana. Kejap mall, kejap stadium ni, kejap stadium sana kan. And at the end kita dah dapat satu stadium, which is Stadium MBSJ Sedang Jaya. Itu pun kena ucap terima kasih kepada kerajaan lah. Membantu untuk beri bagi tempat yang asing untuk MPL dia berjalan lah. Okay. Cuma honest review untuk saya daripada venue tu need more saya punya need more improvement. Lah. Sorry. Improvement. Cakap bahasa Tamil kan. Boleh. Satu lagi lah kan, sebab ini first time dua India bergabung cakap Melayu. Okay, so we can talk English, we can talk Malay, and tamu lo nambah biasa lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita boleh bercakap dengan 3 bahasa. Kan? Kalau tak faham, buat faham sudah. Ya, korang buat faham. Ya, betul. Okey, teruskan. Okey, macam cakap lah. For stadium sebenarnya need more improvement lah. Dari lagi based on ventilation ataupun aircon kat dalam tu. Kalau siapa yang datang game first day, saya dah pergi, tapi masa yang saya pergi tu game dah habis lah. Cuma masa saya pergi pun yang orang yang bekerja kat sana bagi tahu saya yang attendance almost 1,200 datang ke stadium for the first match. 1,200. Itu belum ke final lagi. Ramai 1,200 datang tengok game kat dalam tu, beramai-ramai berpeluh ke dalam. Yalah, haba manusia. Aircon pun tak kuat. Dia aircon badminton punya level. So Alright. kita tak boleh expect macam aircon kat sini saya rasa lagi sejuk. Okey. Terima kasih Cik Lan. So sana dia macam panas lah. Ramai komplain dia memang panas. Number 2, problem memang korang kena hadap parking. Kalau boleh datang awal. Parking susah ke? Susah bang, parking sikit je dalam tu. Okey. Yang datang naik motor macam biasa lah. Motor kita Alright. punya special VIP motor. Kereta tepi. Yang tepi tu itu ialah jalan kan? Sebab depan dia jalan satu jalan. Depan dia tadika pula. And then taman, kedai. So dia macam sempit sikit.
Dalam tadika tu tak ada ruang parking kan? So, Tadika dia MPL kecil. Tak Oh ada. kecil ya. Kecil. Memang cukup untuk 2 guru je kot. Tapi overall venue dia sebenarnya muat untuk ramai orang lah sebenarnya. Dia sebabkan dia court badminton. So tempat duduk kat bawah pun banyak, kat atas pun banyak. Tapi yang paling bestnya Nama gempak stadium stadium MBSJ, tapi MBSJ. patutnya dia letak stadium badminton kan? Dia, tapi untuk yang datang sana, korang jangan salah masuk pergi counter pula tau. Nanti pening kepala orang. Dia ada counter MBSJ ke depan tu. Okey. Depan surau. And then kita kena lalu tempat lain nak pergi ke dalam tu. Saya Dia agak sebenarnya- sempit lah. Untuk masuk tu dia agak sempit sikit. Kalau nak tahu kan, the first day I enter, saya dengan Cik Lan masuk. Memang masuk ikut kaunter BSJ Ikut tu. counter MBSJ straight kan. Tapi kalau ikut yang apa yang MPL sediakan, tempat dia macam masuk je, ui sempitnya kan. Sempit sangat sebabkan ada booth holding kat depan tu. Betul. Diorang kena adjust balik lah benda tu sebenarnya. Tapi dalam, untuk fans nak datang, lagi-lagi untuk fans, untuk bersorak, ui tempat dia memang cun lah bang. Okey. Dia direct straight depan stage, satu tingkat ke atas, tepi dengan VIP. Correct. So memang cun gila tempat tu. Tapi overall okey lah. Overall okey. Okey. So itu baru sedikit sebanyak tentang venue. Kita nak cerita semua how impactful it was the first week for you. Overall, selain daripada yang masalah-masalah parking ni ke apa semua. When we talk about MPL, 8 game dah habis. Is it wow, ada improvement ataupun masih lagi macam biasa-biasa je? Ini daripada sejujurnya saya masih macam okey lagi lah. Saya tak nampak lagi macam tu lagi. For first day, first match tu saya memang terkejut. And then after that decline balik. Tapi of course lah, nama team besar, fans besar tu lain cerita lah kan. Alright. Okay, let's go to our topic kat sini kan. So kalau kita tengok MPL season 13 kan, the scene itself, venue kita dah borak. Ada juga perubahan format kan, format berlaku. What do you think about the current format, the new format? Format kali ni dia akan menyusahkan banyak team lah senang cerita. Okay. Dia akan buat orang straight, alah aku tak lepas playoff ni masalah juga ni. Betul. Dia untuk yang bottom tu memang lagi sakit lah. Yang nombor 10 kena fight dengan, memang akan drop down ke ML. Drop down. And yang nombor 9 dia kena fight dengan ML. Tapi untuk yang tengok ni, korang jangan ingat ML tu, budak-budak ML sekarang dah macam cikai je, budak boleh menang. Tak boleh. Just tambah sikit tentang MAL, especially the challenger group kan. ML guys, sebenarnya korang Sikit je, 2 minit je. Teams yang sekarang tengah berlawan ni, mostly dalam challenger punya side, bukan biasa-biasa punya team tau. Contoh saya bagi DX Origins lah. One of the good teams yang tengah perform, slowly diorang tengah improve slowly lah. Diorang masih ada banyak benda kena buat, tapi saya rasa dalam satu season ni diorang akan boleh fight dengan MPL lah dia. Betul, saya pun nampak. And even KYG. Satu lagi, shocking punya team Kayangan. Team Kayangan. Saya memang tak expect. Kau orang Perak kan? Saya Teluk Intan bang, dekat. Aku baru tanya. Aku orang Perak. Orang Perak. Aku orang Perak. Sekarang ni secara tak langsung kita nak kena support KYG. Aduh, wai. Terpaksa tambah satu team lagi Terpaksa. dalam kita punya list ni. Tapi good thing lah untuk Danny, untuk coach Danny. Ya. Walaupun banyak tembakan berlaku lepas Obviously. lepas secret semua kan. Dia dah tunjuk yang dia boleh bawa satu team, kalau dia dapat coach dengan baik, dia boleh bawa macam mana. Kita tengok kat Kayangan lah. Alright. So itu nombor 9 dengan nombor 10. 2. Nombor 10 memang dah keluar. Nombor 10 dah keluar. Akan Nombor 9 digantikan dengan nombor 1 daripada challenger MAL. Nombor 9 MPL dengan nombor 2 MAL challenger akan main BO5. BO5 akan BO5, berlawan. Challenger defender lah dipanggil kan. So siapa menang akan ke MPL. Senang cerita Alright. macam tu lah. Sama ada tim nombor 9 kekal ataupun tim nombor 2 naik. Alright. Tapi And nombor yang best 78. Nombor 78. Menang tu dikira macam secure untuk next season lah. Senang cerita. Dia secure nombor 78 tu, tapi jadi penonton lah. penonton je lah. Playoff tak datang, duduk rumah. Duduk rumah. Ataupun balik awal. Mm-mm. Tapi most thing yang sakit untuk dorang adalah prize pool sikit pun kena. Betul. Prize pool sikit je kan. Playoffnya prize pool dah tak ada. Dah tak ada. Only regular season. Itu pun on winning punya Based game. on winning. Kalau dah 2-0. nombor 7-8 winning pun tak banyak. Tak banyak. So kat situ sakit lah. And then benda yang best, bila ada 1 dengan 6 team, saya rasa dia BO5 memang. BO5. Semua BO5. Itu memang best.
Itu best. Itu best. Kalau saya memang dah lama dah tunggu BO5. Starting sampai habis sebab bosan lepas BO3. Habis-habis 1-2-0, 2-0. Yalah, kalau kita tengok the top 6 kan, top 6 number 3 akan lawan dengan nombor 6. 4 lawan dengan nombor 5. Betul. Nombor 3 6 menang dia akan jumpa nombor 2. Nombor 3 6 dia akan jumpa nombor 2, 4 5 akan jumpa nombor 1. Lebih kurang macam itulah. Yang kalah terus out. First. Itu yang bosannya. Kan? Yang kalah tu terus out dah. So tinggal 4 tim je sebenarnya the next round. So sebenarnya format ni dia macam kita dah PH punya format PH lah kan. punya format lah senang cerita. Dia lagi best lah. Lagi best, lagi untuk yang fans yang tengok untuk entertainment, okey lah. Korang boleh tengok. Memang dia menarik. Senang cerita dia akan lagi menarik lah. Dan saya lagi suka bukan apa tau. Ini akan membuatkan semua pasukan daripada awal dia dah mula kurang nak buat eksperimen. Betul. Because you need to collect as much point as you can from the beginning, bro. Kalah pun tak apa, janji Collect satu point tu penting sekarang. Betul, kalah 2-0 pedih. 2-0 pedih. This week berapa tim yang kalah 2-0? Berapa tim masuk First 2 gol? hari pun dah. First hari pertama 2 tim dua-dua kalah 2-0. Homeboys kedua. Hari kedua semua 2-1. Hari kedua semua 2-1. Dan hari ketiga 2 tim menang dengan 2-0. Satu saja 2-1. Satu saja 2-1. So yang 2-0 tu sakit lah. Dorang kena buat lebih banyak lagi effort untuk upcoming matches lah. Okay, so that is about format. It's a very interesting format lah. So tahniah ataupun terima kasih juga kepada Montun untuk memberi orang kata apa lebih pressure kepada teams. Betul. Kan? Ini secara tak langsung akan improvekan the quality of the players and the teams overall. Tak ada lah. dah macam bosan lah, malas lah. Ujung-ujung baru nak kejar. Ujung-ujung awal-awal nak bucin apa tak ada lah. Tak ada lah. Bucin kau duduk di rumah. Alright, so what about the fans? Kehadiran fans, of course. Min cakap tadi, the very first game, unexpected crowd. 1,200 recorded based on the QR yang diorang scan lah. Kalau korang pergi claim tiket dekat booth tu, korang boleh ada apa, security kat depan akan scan. Diorang collect data tu based on yang di scan saja. Yang saya cakap ni based on scan. Yang diorang terlepas scan tu, ramai kita juga. tak tahu lagi berapa ramai. Sebab terlalu ramai untuk diorang nak cover. Of course lah, satu benda yang kita perlu akui adalah Homeboys, cara bagaimana pun memang dia ada antara fanbase yang terbesar. Dia ada army dia lah. Dia macam army udah ada dia lah BTS dia. Army kita tak boleh cakap. Nanti KGE akan terasa. Sorry, dia talking about their army kan. So Homeboys dia punya fans. Fanboys. Flameboys. So we know Homeboys memang dari segi fans they are still number one. But SRG. surprisingly SRG kan they bring their crowd as well. Tapi saya dapat tahu juga daripada tim, manager contacted me also, kata kita tak sempat nak bawa dia Ultras. Ultras gendang semua mungkin tak ada kot. So this week dia orang bagi tahu, bang tolong bawa Ultras lagi ramai. Sebab apa dia kata dia nak penuhkan stadium. Dia ingat macam Todak ni tak ada fans kot. Dia tak nampak ke hari kedua tu? Kan? Aku sendiri main gendang. Jangan macam tak lagi gendang India keluar tu kan. Sebab tu lah. Sebab tu dia punya beat tu lebih kurang. Beat so lebih kurang easy for me lagi to play senang kan. Alright. So terima kasih juga kepada Montun. Sebab ramai mungkin netizen ataupun community kat luar sana tak tahu kan. The on-ground activities for the fans and community yang dianjurkan sebenarnya dah beberapa season lepas memang benda ni ada. Cuma fans kat luar sana tak tahu sebab all this task has been given to the teams untuk laksanakan. So antara benda yang kita nampak, saya suka kali ni sebab Montun sendiri ada buat meet and greet untuk dengan players, dengan players lah. with the fans. Okay. Kan. Dan juga dia arahkan tim juga buat at the same time. So kau boleh letaklah 1 atau 2 player for this week eksklusif kan. Sebab Montun buat mungkin dia ada time limit dia, mungkin 10 minutes, 15 minutes berapa. Lepas tu kalau you nak tambah lagi, you buat dekat you punya own booth. Tapi apa yang saya tengok yang first day tu, saya akan mention yang tu sebabkan ramai yang sana dekat sana kan. Since Udil datang ke Malaysia, kita talk about the salah satu star yang besar kat Malaysia dekat ML punya scene lah. Alright. Udil, and then kat Homeboys pun kita ada Zon jugalah. And confirm fans orang ramai. So at that day masa saya datang tu game sebenarnya dah habis. Saya lambat sanggup kat jam. Saya sampai tengok game dah habis. Tapi kat dalam tu macam penuh lagi, ramai tengah keluar. Tengok dalam semua tengah berbaris nak pergi ambil gambar dengan player-player yang diorang minat. Okay, but again we can talk about the venue. Sempit.
Tu sempit bang. Sempit. And then dah masuk yang dalam tu pun the booth kena kawal. Depan tu kena kawal orang yang keluar masuk. Betul. Untuk meet and greet. Sebab bila you tak kawal depan tu, pintu tu yang nak masuk dalam macam the cabin tu, bro, dalam tu you boleh pengsan bro. Kan? So maybe Tidak Montun, macam kita kan? pergi Bazar Putrajaya masa Sabtu weekend tu. Maybe they can buat sesuatu untuk yang ni, sama ada kawal kemasukan dan juga ni orang, then it will be better lah. Kan? Kalau Control tidak, movement orang lah control senang cerita. movement. Sebab Yeah. bila dia habis game, tiba-tiba yang kat bawah kerusi semua datang, dan dari atas pula bergerak. Yang saya risaunya kan, turun tangga tu lagi bahaya. Ya, betul. Beramai-ramai turun tangga kan. Yang tu korang kalau boleh jangan bertolak lah. Kalau boleh jangan tolak-tolak ke orang. Tak apalah, kita nampak dekat e-sport ni ada yang bawa baby apa semua lagi, belum lagi. So pandai-pandai lah, kalau kata jatuh bangun sendiri. Kalau kalah je diorang jadi baby. Nangis je. Okay, so dalam at the same time kalau kita nak borak tentang fans and community ni kan, selain daripada meet and greet yang dianjurkan oleh Montun dan juga team itself kan, kali ni ada juga fans of the year. Disediakan yang apa tempat macam sign. kad tu, tempat kad tu. Dan the team card, we call it team card, apa benda yang panjang tu kan, belakang tu dia ada siap dah gambar-gambar player. Oh, untuk orang sign. Untuk fans ni mencari player-player ni untuk dapatkan tanda tangan. Oh, dia macam dia, okay, korang punya mentors datang MPL, side quest korang pergi ambil sign. Yes. You bukan sekadarnya sekarang nak tengok game saja, at the same time you dapat peluang untuk berjumpa tim kesayangan kau punya semua player. So katalah sekarang ni kau okey, tak nak lah Vita Port, tak nak Ciku. Aku punya idola Ciku. Tak boleh kau sokong Ciku je. Kau kena dapat, kalau kau nak terlibat dalam fans of the year, kau kena juga dapatkan tanda tangan Zaim Sempoy, Reflesia, Shizo, bla bla, semua the whole team. Kan? So ini bagi saya lah membuatkan player-player ni sekarang dilayan seperti selebriti, bro. Itu yang kita mahukan lah. Itu yang kita mahukan lah. So the player become more celebrity now. Oh, semua orang datang beratur, tanda tangan. That is awesome lah. Dia kadang-kadang macam fans yang tak sokong tim lain, contoh macam contoh ada fan tim lain dia tak sokong tim tu, tapi dia nampak kat luar kan, diorang dah macam, aduh kenapa ada Mamat ni kat sini kan. Tapi sekarang mungkin dah Another thing is, untuk kau nak layak fans of the team kan, tak cukup dengan tim kau yang sokong je. dia kena semua. Dia kena semua. So if you have all the 10 teams and all the players kan, itu akan melayakkan kau untuk dapatkan fans of the year. So diorang akan rajin pergi. Dia macam mana tau, diorang takkan, bang minta sign, tak boleh. Tak boleh. Mesti orang pergi, bang bergambar jom, and then minta sign. So kalau kau suka tak suka, kalau kau nak that title fans of the year, kau kena hadap. Mana tahu kan, contoh kan, korang ambil gambar, ambil sign, tiba-tiba menang. Ada konten tu. Wih, Kau post semua gambar tu sekali. betul. One by one. Berapa Masuk banyak Astro. player kan. Wah, masuk Astro. Masuk Astro. Tunjukkan mak bapak keluar berita kan. Mak, tengok game ni bukan ni. Tak cukup itu lagi. Kita bawa dia mari sini fans of the year. Kita buat podcast pula. Banyak ada ni. Okay. Kita dah sampai. Itu baru mukadimah. Weh, 15 minit. Banyak ni bang masalahnya. Season ni baru start kan. Season baru start. Tapi kita cuba ringkaskan. Sebab Boleh, baru boleh. minggu pertama kan. Kalau kita bagi terus apa semua, takut Boleh. nanti dia orang tak perform, dia orang salahkan kita pula. Kan, ini dua India bergabung, seimbang, aku punya mental dah out, aku tak boleh main. Romba besok. Romba So, besok. konjol aku dah pemah, romba aku dah pemah. Konjol lah. This Alright. week sikit lah. Alright. Okay, so we go the first day. Okay. Hari Jumaat, game, this is most awaited game lah. Dan kalau kita tengok daripada 8 game untuk minggu ini, kan, ini adalah game yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Of course, defending champion, kan, Homeboys, menentang satu pasukan yang dikatakan membuat persiapan yang sangat rapi, mendapatkan player-player yang berkualiti, kan, even the local and the import. Import as well. Okay, so let's go. Homeboys versus Selangor Red Giant. Okay. The result. Okay, the result of course 0-2, which is SRJ menang 2-0. What happened, bro? Okay, based on saya punya review based on siapa yang saya tengok on the first game, drafting Homeboys saya sebenarnya kurang minat lagi lah. Dia daripada banyak season form, even though last season also untuk yang M5 ke, saya pun ada cakap juga, which is drafting wise Homeboys are struggling lah senang cerita. So for example, first game dorang punya line up, dorang ada bawa Carry, Alot, and then ada Cici, and then dorang ada Nolan, tak silap saya, Nolan and then Vexana.
So in composition tu, based on composition tu, main target yang diorang perlukan adalah carry lah. Carry yang main priority diorang sebabkan tu damage dealer. And then enemy pula masa tu SRG dipakai Matilda dengan Barat. Korang kena tahu Yums punya Matilda memang bahaya. Even though dia since dalam Todak pun Matilda dia memang dijadikan sebagai respect band. Alright. Kita memang ramai memang since Yums ada kat Todak, since ada Matilda, semua orang akan respect sebab dia memang dah master hero tu. Bukan saja kalau kata Matilda tu dapat kat Yums. Basically meta sekarang ni memang Matilda is Matilda Baras tu dia macam untuk yang meta lama which is Blacklist bawa tu, Matilda Baras, Rafa Baras. Benda tu Barat. dia memang bahaya lah sebenarnya combo tu kan. So the first thing diorang bawa benda tu, of course diorang perlukan satu hero burst untuk burst diorang kan. Kita boleh nampak Homeboys buat drafting memang based on nak counter draft. Betul-betul counter draft Barat tu. Dia ada carry, dia ada Cici, and then dia ada Vexana juga untuk district movement Barat tu. Tetapi problem diorang ni carry ada. Siapa nak tolong carry untuk carry keluarkan damage? Kita perlukan hero pick off. Hero pick off yang biasanya kita combo, of course lah hero signature Abang Lot, macam Franco. Franco ada, Kaja ada, Chow ke, Johet, banyak. Hero Zone je dah banyak gitu kan. Hero Zone je dah banyak gitu. Tapi why nak bawa keluar Alot tu? Kat situ sangkutnya. Diorang mungkin boleh cakap, Alot basically on the Lot side, bila Alot kalau Baras tengah ambil Lot, main menari dengan Lot tu kan, dia boleh sikat. Alright. Tapi bila dia sikat pun still carry, kena ada orang. Dia boleh distract the enemies punya jungler lah dengan sikat tu, okay. Tapi at the same time, nak tunggu sampai Lot tu, it's a long time. Benda tu memang panjang. So dalam proses tu kau nak buat apa? Macam mana carry kau nak jadi? Macam mana kau nak buat carry kau tu jadi? Macam mana kau nak bagi dia kill, nak pick off tu semua kan? Alot bila jadi roamer tu, dia dah almost dah jadi macam zoning punya side lah. Okay. Dia akan lebih ke zoning. So bila berlaku benda macam tu, Nolan pula dah tak tahu nak buat apa. Dia kerja dia masuk backline. Cici pun kerja dia masuk backline. Alot pun dia akan main masuk. Siapa akan cover dua orang ni? Okay. So kat situ lah memang diorang sangkut kau. Homeboys memang drafting. Both game bang. Second game, no respect at all on the Matilda. And he never dapat satu kill pun next for the both match. Second game memang ditunjuk telur kosong. Dia zero respect. So that's the punishment. Zero kill. Itulah punishment dia. Okay, so what about Selangor Red Giant pula? Selangor Red Giant first game Roger Golen unexpected pick. Memang unexpected pick. Dia macam kerakusan. Dia dah tunjuk saya ni sebenarnya anjing kegilaan yang kena rabies macam tu. Aku nak sebut satu lagi binatang, tapi nampak macam aku. Okay lah, kau dah sebut anjing. Okay, anjing. Anjing. Dia tengok Innocent pakai Roger tu, diorang macam anjir. Okay. Tapi itu Innocent punya expert voice dalam hero. Cara dia guna Roger tu memang kau. Dia macam Milo Ice kat kedai mama tadi kan. Okay. Memang kau. Alright. Berapa minit bang? 11-0. Dia dah tak nak assist, dia nak kill dia. Dia macam kill dia main seorang-seorang je. But 16 kill tu, daripada 16 total kill, 11 dia ambil. 11 dia ambil. Lagi 5 tu dia kata, tak apa korang ambil, aku tak nak assist. What about kemasukan Stormy dengan Yums? Kalau kita tengok sekarang ni kan, Selangor Red Giant, from my point of view, that trio mid is like macam solid gila. Dia macam ni bang. Bila satu team tu kita tengok based on line up, kita boleh predict diorang punya power level akan ke mana kan. SRG punya power line up, sebelum game dah start je kita dah tahu diorang dah akan ke champion punya side. Okay. Sebab saya bukan nak cakap ZQT tak power, tetapi bila abang compare ZQT dengan Stormy, abang akan pilih siapa? Saya of course lah, walaupun ZQT tu pernah dengan saya dulu, but if you put this two name, of course I go for Stormy. Dia memang one of the best mid laner dekat Malaysia right now adalah Stormy. Is no doubt lah. For now, Moon ada, tetapi for now best performing in terms of consistency, in terms of player in-game performance, aggressiveness and everything lah. Dia memang dah balance and on the top. Alright. After that barulah ada Izanami, and then kita ada Moon. Correct. So dia dah ada mid yang bagus. So and then dorang perlukan roamer. Last season roamer dorang lemping. So memang dah kena lemping, bukan kat in game saja, dengan Abang Lot pun dia dah kena lemping. So dia dah kata saya dah penat dah.
Okay. Dia penat dengan Balot ke macam mana? Dia dah penat kena lempeng dengan Tapi Balot. bukan lempeng je sebabkan dia terlalu fokus kepada popcorn dia. Itu lagi satu lah. Dia nak jual popcorn pula Popcorn tapi dia jadi pula pancake kan. But somehow kemasukan Yums betul-betul mengubah kekuatan Selangor Red Giant. Dia satu benda bang. Ni lagi satu benda. Roma dekat Malaysia ni, the most flexible Roma yang kita ada dekat Malaysia adalah Yums lah. Yums Zon, abang ada nampak dia main support? Jarang. Yums can play support, Yums can play utility, can play setup, Okay. can play pick off. Tiga-tiga dia boleh main. Alright. Tapi bila Roma lain, masing-masing ada expertise orang. Contoh macam utility, kalau Mali. Mali boleh main utility. Tapi bila datang ke setup dengan ni, Dia boleh tak main tetapi performance tak sama dengan utility hero power dia. Okay. Sama je. Tapi Yums, everything dia boleh main. So lagi senang untuk Coach Arcadia nak buat satu game draft nak tukar-tukar game tu, dia boleh tukar ikut dia punya selera lah. ikut selera dia lah. Kan kita contoh first game dia bawa macam ni, and then enemy team dah prepare nak lawan utility, pop dia bawa keluar setup. Pening. Macam tu lah. Okay. So dua kemasukan baru ini kalau kita tengok yang stay daripada season lepas kan hanya Sekais sekarang ni. Underrated jungler. So really underrated jungler bang. Kan 4 muka baru, and every time kan bila ini masalah utama yang kita selalu dengar mana-mana team when there is a major change to the lineup. Kan ini boleh katakan major change Major change. Memang major change. sebab only tinggal Sekais. Sekais You have Yums muka baru, Stormy muka baru, Cram muka baru, Innocent muka baru, and they beat the defending champion yang dengan player yang berkualiti. dengan player of course defending champion on paper dia quality. Bro, dia belasah macam tak ada hari esok. Dia dah macam main qualifier. And what are we going to say to the team yang masih lagi memberi alasan chemistry kita belum dapat lagi dan sebagainya. No, it is too early untuk kita nak puji melambung Selangor Red Giant. Betul. But the quality that they have shown and against the defending champion was kita nampak macam they prepared so well. Saya rasa memang preparation diorang dah not bila dia dah, saya rasa dah habis season tu, habis cuti, every players akan dapat cuti dia lah. Okay. Habis cuti, diorang dah macam okay, kita dah kena. Tapi saya rasa ini based on bukan saja daripada coach lah, even the management side, pressure yang management bagi dekat players tu, diorang nak kekalkan. Saya tak kisah walaupun saya baru masuk ke, we will keep the name. Kita nak sentiasa fokus ke on top, targeting goal yang diorang set ke atas team diorang tu. Satu benda yang walaupun benda tu pressure, tapi dia memberi impact untuk team tu bergerak awal. End of the day we want to see kan dia ada dua lah kat sini. Kadang-kadang orang kata bila team kan menukar-nukar player, dia kata kalau kau tukar-tukar macam mana nak dapat chemistry? Bro, bukan itu chemistry sebenarnya. It depends on the player, how fast you nak adapt dengan your teammate. Macam mana nak dia first thing players kena terima dorang dulu. Ya, bila kau tak terima dia, memang kau tak dapat chemistry. Dia kalau tak terima, dia macam alah saya lebih suka yang lama, cannot lah. Sebab kawan dia. Itu memang sanggup lah kat situ kan. Kena terima. Itu the main thing lah. And then baru kita akan tengok chemistry, communication ke apa ke, baru akan jatuh ke bawah. So kita boleh bagi juga kredit kepada Selangor Red Giant, the management, Mr. Simon kan, dan kepada Coach Arcadia. Saya rasa dalam tempoh nak kata tempoh singkat tak, tempoh panjang pun tak, I think it's a reasonable time frame lah untuk time dia. Yang mantap. Kali ni memang cukup untuk dia untuk prepare. But it's too early, Selangor Red Giant kan. Too early untuk, tapi first week you guys done a very good job, especially the first match. So what do you think Homeboy should do on the, sebab minggu ni dia hanya main sekali. Sebab Selangor Red Giant ada lagi game. Kita akan borak ke sebentar. So Homeboys dah habis. What do you think Homeboy should do on the next week? Alright, untuk Homeboys next week dia ada 2 game. So untuk Homeboys sebenarnya first thing, untuk kalau saya akan sentiasa prioritaskan Sepat. Always make sure Sepat dia boleh dapatkan as comfort as yang dia boleh dalam lane dia lah. Jangan paksa hero yang tak sepatutnya nak letak kat situ lah, senang cerita. Kau dah habis fikir ke nak bagi apa suggestion dekat ni? Saat lagi nanti dia buat apa ya tak ya, nanti dia kata awak pula. Kau ready? Untuk nak bagi suggestion. Okay. Kan? Okay, go ahead. Okay, untuk Sepat orang kena buat yang tu lah. And then second thing is drafting wise lah. Of course, drafting yang saya cakap tadi, in composition wise yang saya nampak benda tu sebenarnya bukan tak logik, dia tak kena.
Dia tak kena lah. Bukan tak logik, dia tak kena. Kau kena repair based on the drafting side je lah. Theory side, theoretical side, saya memang 100% sure Pubs dah buat kerja dia. Tapi bila draft tak membantu, teori memang akan jatuh. Okay, betul. So itu saya punya fokus sekarang ni, drafting Homeboys, repair, and then other things dia akan gather sendirilah. Apakah faktor lain lah sedikit ni kan, faktor lain yang membuatkan kekalahan? Adakah dia orang macam underestimate Mungkin Selangor Red Giant, and then sebab ini adalah fans question yang ni kan, sebab bila orang tahu kita akan buat, so fans question dia minta kita tanya, sebab sebelum pergi last nanti kita borak balik, nanti macam dia dah lompat balik sebelum kita pergi the next game. Did Homeboys selepas menjadi champion, adakah mereka sekarang ni di dalam satu zone yang dikatakan macam star syndrome, sampai tidak menghormati pihak lawan, and they think that macam datang faham. saya rasa saya rasa the pressure lah. The pressure yang bila benda yang ni satu benda guys. Nak jadi champion tu lagi senang daripada mempertahankan championship tu. Yang tu lagi susah. Nak tahankan gelaran championship. It's one of the pressure yang kau kena hadap the whole season. Menunjukkan kita orang champion last season, kita orang takkan jatuh. Dia bukan macam one season wonder. Kita tak ada one season wonder. Contoh kita bagi dekat Todak lah. Even kalau 3 kali champion pun, dia bukan back to back. Dia bukan back to back. Dia bukan back to back. Nak dapatkan back to back because sakit. Dia susah. Sakit. But consistent it is achievable. Bukan kata tak boleh. Benda boleh, tetapi how consistent you are, how ready you are dengan you punya mentally and physically. How you manage the mental lah, senang cerita. Macam mana korang manage mental tu, players manage. Yang paling penting coach dengan management fokus on korang jangan letak banyak pressure. Fans more confirm, memang fans punya pressure tinggi. High expectation diorang. Okay, ada udil kita akan menang M6. MPL tak start lagi, M6 dah menang. Macam tu lah. Mungkin satu lagi pun sebab owner pun dah letak satu pressure kot kan. Sebelum lagi start dia kata nombor 1 dah dia punya. Dia dah cakap alamak. Adakah itu juga akan membuatkan pressure kepada tim? Mungkin lah. Saya tak benda tu kena tengok bang. Sebab sama je pressure macam Prime. Same thing lah. Tapi itu kan kita akan nanti sekali. Itu coach kan. Okay, so we will come to that Prime in a while. So itu saja untuk Homeboys dengan Selangor Red Giant. Homeboys I think we have done kan, panjang juga kita borak. The next match was THQ and Bounty. Before that, kau ada buat tak weekly prediction before the start of the week? Weekly prediction saya tak, dalam konten saya tak buat, tapi saya ada satu community group yang kita orang selalu berbincang dalam tu saya buat. So out of 8 game, berapa yang you betul? First game salah. First game salah based on the score lah. Okay, tak apa. Okay. Berapa game? Okay, 1, 2, berapa game betul? 3, 4, 5. 5 salah. 4. 5 salah? Tak, 4 betul. 6, 7 betul. So yang salah mana? Dekat game yang ni, KGE dengan Niners. KGE Niners. Lain semua kau betul Yang tu saya memang dah boleh expect lah, senang cerita. Okay. Aku dapat 6 betul. 2 salah. Which is the one THQ and Bounty. Abang expect Bounty menang? Aku expect Bounty menang. Bukan apa, mungkin aku ingatkan kembalinya dominance dia akan memberi sedikit sebanyak impact. So let's go to THQ and Bounty. Kalau kita tengok THQ, dia ada second dengan Janus sebagai import player. Bounty we have Yuna dan juga Xbox. So untuk 2 game tu saya tengok personally, depan-depan saya tengok. Kita orang lepas berbuka kat stadium, kita tengok kat sana. And first thing lah, sebelum ke match, fans Team Hub memang korang the real OG. Tak, macam-macam beat bang kat stadium tu. Macam-macam beat. Sampai first game until habis non-stop. Dia tak ada break, non-stop. Dia orang dah tengah enjoy bagi ni. First game walaupun tengah kalah pun dah tak non-stop. Itu yang kita nak lah. Daripada Bounty side memang tak adalah, orang still baru. Team from Sarawak. Tapi fans ada. Fans ramai. Tapi yang gendang tu semua tak ada lagi lah. Mungkin orang belum prepare first season kan. What about the draft? Kalau tak ada apa draft, we don't waste time on talking about the draft ke about the gameplay ataupun apa satu kejutan yang diberikan oleh mana-mana individu ataupun the team itself.
based on the first game, untuk Team Hut dengan Bounty, Dominus punya performance memang dia dah tunjuk, walaupun saya dah lama tak main. Still I am still one of the best mages in Malaysia lah. Dominus dah tunjuk bang. Dia Dominus dengan hero high ground tak pernah tak perform. Since even this season pun dia dah tunjuk. Dengan Nova dia ada. And then dengan first game dia pakai Novaria. And then second game pun dia ada pakai Lilia first game Lilia. Second game Novaria. Okay. Tapi dua-dua game dia dah tunjuk. Sebab second game tu defending dorang dengan ni pun dah menunjukkan Dom sebenarnya bagi impact yang tinggi. Okay. Tapi yang saya terkejutnya adalah dengan Xbox Zabot nama dia. Okay. EXP. Pagi tu dia memang cun bang. Yang terkejut dengan Bounty, saya tak pernah pun nampak Zabot main dekat tournament ke apa kan. Tapi in terms of gameplay dekat Pakito punya game tadi, saya memang terkejut lah. Okay. Walaupun game tu orang terkena comeback tu biasalah. Tapi itu Bounty. But dia bukan kalah yang dibantai. Dia kalah dia adalah little bit minor mistake dan dipunish. And kalau kita talking about Xbox tu kan, kita tak nampak Bounty dekat mana-mana tournament. Of course, mereka tak dibenarkan masuk kat mana-mana tournament because they have the imports. Kan dia orang pun tak nak masuk, kalau masuk pun tak boleh main. So Bounty at that time was like macam dia hanya scream. Dia betul-betul buat preparation untuk nak masuk MPL kan. And then kita nampak kelibat mereka ni qualifier. Itulah first time semua orang nampak. And dia first game, yes, dia orang kalah 2-0, but it was a very good game katanya saya. Terus bagi satu fight yang bagus for the first timers and coach yang first time. Kalau siapa abang coach? Kalau nama dia Shadow Killer, tapi nama sebenarnya yang semua orang tahu adalah Coach Ricky. Dia daripada mana? Abang kenal Coach Ricky, lupa pula nama dia. Abang kenal tak dulu masa MAB ada ada lagi satu team. Dia nama dia hampir sama dengan Ricky lah. Saya pun lupa nama dia. Richie Esport. Richie Esport. Coach Richie Esport. Si Danny daripada Richie Esport. Danny manager. Danny belajar dengan correct. Danny belajar dengan dia. Pak Atan, abang kenal Pak Atan kan? Pak Atan, Danny semua belajar dengan dia. Okay. So Richie sekarang dia jadi KOL yang terbesar sekarang ni kan? Coach Ricky. No. Richie. Richie itself. Sharina Richie. Dia punya team ni. Dulu Richie kan. So Danny and this Ricky came from that particular org lah, boleh katakan. Coach Ricky pun sebenarnya sebelum tim lemah tu dia juga yang jaga. Okay. So dia memang history dia ada lah. History dia ada. In tier 2 ada. Ini first time dia kat MPL lah. Okay. Still mentah lagi. So dia boleh belajar banyak lah. So it was a 2-0 victory for Team Hug. Team Hug selepas tu ada satu lagi game. Bounty saya rasa habis dah for this week. This week habis. Satu game saja, itu pun dengan kekalahan. But they did play well. Apa yang mereka perlu buat Bounty? Bounty still untuk Bounty awak dah buat dengan bagus. Awak dah main dengan baik. Cuma of course lah ada minor mistake yang korang kena repair, itu je. Jangan terlalu riak. Senang cerita, jangan terlalu riak bila dah tengah menang game. Bila terlalu riak tu abang sekali kena punish dah tak tahu macam nak kena comeback. And second thing, Panda kawal emosi, kawal positioning tu je. Dia bila mental position pun out. Position out. Itu Panda daripada dulu lagi memang macam tu. Tak boleh nak ubah-ubah lagi. Aduh Panda. Panda kau nak ubah Panda. Jangan macam tu Panda. It's going to cost much for your team nanti. Alright. So itu adalah untuk hari pertama, 2 game dengan 2-0. We 45 minit dah. Baru 2 game habis. Ada lagi 6 game. Jangan risau, kita boleh kejap. Kita boleh kejap Okay, now the second day. Hari Sabtu, the first game adalah di antara Todak was Barakuda. 2-1 victory for Todak. I tell you bro, Todak dia main macam aku cakap. That was the best ever performance by Todak. So kita terus pergi ke game next match lah. Okay, untuk Todak Barakuda. Kenapa? Next match terus. Next match terus. Todak sangat bagus. Okay, settle. Terlalu kau bagus. Kau nak komen apa? Pasal Todak dah menang kot. Okay. Kita tengok RSGMB lah. Tak ada. Nanti dia orang kata kita ni bias tak nak cakap pasal Todak kan. Okay, Todak and Barakuda. Todak ada 2 import player. Revolution Shizo. Termasuk dengan coach juga Fly Solo. Both 3 of them from Philippines. Manakala Barakuda kita ada Jesus, the EXP laner.
And coach ini coach. coach import juga, tapi coach dia daripada Barakuda Beta dipromote ke MPL. Okay, the original coach they have, saya rasa dia orang dah tamatkan. Original coach saya tahu kesannya tapi tak baik kot datang cakap. Iya, so Itu personal memang juga. kita tak nak cakap, so mungkin dah direhatkan ke ataupun so I think it's a very good move lah. Good move. So we're not going to talk about that. We are going to talk about the battle of Ikan Cyberjaya. Saya nak cerita bang, Todak bila dia announce sebelum line up tu saya dah tahu awal lah. Saya dah tahu siapa akan masuk. Oh, kau dah tahu Kuja saya cakap Kuja aku nak bagi tahu asalnya Kuja aku nak bagi tahu ke tak siapa masuk. Tak nak. Saya bagi list kat dia kan. Oh, aku tahu. Shizu, saya memang expectation saya ke Shizu sebelum startnya MPL dah tinggi bang. Okay. Sebenarnya dia since dekat MPL dia punya performance sebenarnya bagus. Okay. Bila saya buat prediction dekat podcast lain lah, saya letak top 4 Homeboys, SRG, Homeboys, Todak, Niners. Itu 4 saya. Orang kau tak letak resi. Iyalah, okay, aku tahu. Aku tengok podcast tu. Saya letak orang gelakkan saya kenapa Todak. Ada juga orang buat prediction Todak nombor 7-8. Okay. Sebabkan tak ada Ciku. Saya tak percaya ke dua import tu. Nak buat prediction, research betul-betul. Okay. Sebab Shizu is one of the underrated goal line korang akan nampak nanti. Performance dia akan tunjuk lah. Kau sabar je, baru first week. But kita nampak dalam game ini kan, his positioning was super bro. Kan, boleh katakan dia hard carry lah. Carry. Untuk game ni kan, hard carry. Tapi still kita ada lagi satu carry yang tengah main juga bang. Abang Zaim. Abang Zaim, the third game memang dia punya kita tak boleh cakap apa lah. Lilia dia apa, aduh damage macam mana tak wujudnya kan. Meletup lah. Okay. So apa yang kau rasa the weakness of the Todak for that particular game, Todak dengan Todak sebenarnya everything okay, semua benda okay, tetapi kau janganlah cakap okay. Kau datang kat langgar je, tapi kau jangan nak memuji sangat. Tapi target prioritizing tu, itu problem dia. Okay, target prioritizing. Awak nak target siapa, buat betul-betul. Jangan main masuk sekali kena balik, itulah kena je 2-1. Okay. Kau tengok game ni ke tak? Saya tak tengok sampai habis. Kau tak tengok sampai habis. Aku nak tambah sikit apa yang saya nampak kan. Yang nanti player apa marah ke, tapi benda betul kan. Kalau kita tengok semua 3 game they played all 3 matches 2-1. Objektif out. Semua boleh katakan hampir semua 95% dapat dekat Barakuda. Turtle lot. So orang fully early fokus game out. Fully fokus dekat kill. Saya tak tahu sama ada the rotation ataupun this is where we want to talk about the chemistry. Are we going to say teams really need more time to get a chemistry kan? Sebab ada lagi kita nak borak lagi the prime punya team kan. So are we going to say nampak dia orang punya gameplay macam tak teratur. Messi. Lionel Messi ya. Bukan that Messi. Maknanya dia macam macam tak cantik doh. Dia orangnya pergerakan tak cantik. Mati sana sini sana kena macam main rank lah senang macam main rank kan. So is that because of the chemistry? But satu juga kalau kita tengok kan, even Homeboys juga saya put it this thing lah. And Todak, Barakuda, Selangor Red Giant. Kan, saya tak tahu adakah Selangor Red Giant well prepared for this. Bila tengok jadual pukul 11 pagi, which team start training at 11 o'clock? You tell me. MPL saya tak pernah nampak bang. Tapi saya rasa yang jalan sekarang ni pun Niners saya nampak. Tim lain saya tak nampak 11 pagi. Sebab Niners sebelum ni pun diorang start 8. Tapi sekarang saya tak tahulah macam mana. Okay. Sebab saya rasakan itu adalah time-time tidur dia orang ataupun baru nak bangun, nak mandi. Suddenly MPL pukul 11. Itu betul lah. Time impact tu. So time impact, adakah ini juga menjadi faktor untuk Todak, Barakuda and Homeboys ketara sangat, they cannot show? Okay, saya dah faham. Tapi ada for side Homeboys, since saya pernah pergi ke JH, saya pernah nampak even kita ada content untuk Homeboys, player sampai pukul berapa ke dalam untuk training. Dia ada tunjuk dia yang lambat, macam muka baru bangun semua kan. Sebenarnya benda ni dah terbiasa. Bukan untuk Homeboys saja, tapi most of the team sebenarnya benda ni dah terbiasa. So saya rasa ini juga boleh bagi kepada semua teams. If that way your team is going to play 11 o'clock, saya rasa
Minggu tu kau kena start training pukul 11. Bangun pukul 9, kena paksa kau punya players training pukul 11. Training time sekarang ni sebenarnya kena ubah sikit lah. Ubah sikit lah for that particular 1 week. Lepas tu kau next week kalau kata kau tak ada, abaikan je lah. Buatlah macam biasa balik. Tapi nak better sebab kita sampai playoff tu Tak ada dah. lepas raya baru playoff kan. Lepas raya Baru playoff? lepas raya sambung minggu ketiga. Maknanya bulan 5 baru playoff. Okay. So kalau kau tengok kau punya jadual, Masih ada yang certain ada team yang lah. certain team yang kena pagi ke apa. That week kau training lah pagi supaya kau biasa dengan Biasa that kan? particular time. Betul. Kalau tidak kau jadi macam tu lah. So, Time impact lah, saya faham. time impact. So Jadi sebenarnya benda ni terbiasa untuk player sebab dorang terfikir saya bangun scrim cukup. Scrim saya dah cukup. time impact. Itu satu benda yang problem lah. Ini saya cakap ni apa yang Mali ajak ke saya bang. Member Mali dah- aja Mali ajak ke saya. Dia sebab daripada saya kena dengar daripada orang tua. Dia cakap scrim tu penting. Kenapa Tapi kau cakap orang tua? Player sini tak boleh ke? player sini, dia sini lah. Tak ada player sini ataupun kau cakap lah apa pasal apa kau tua? Oh, tak. Abang pakai topi macam ni saya tak nak nampak abang tua. Oh okey. Aku style baru tu pakai hoodie. Abang nampak muda. Ha? Okey aku tahu. Okey sambung. Okey, daripada player sini apa yang dia cakap kat saya Dia adalah bukan player sini. aduh. Ha. Apa yang dia cakap kat saya adalah dia cakap bukan scrim saja penting untuk satu team tu, tapi morning training dengan rank tu adalah salah satu benda penting untuk setiap team. Dia letakkan Todak sebagai contoh at that time. Dia kata Todak main rank, korang tahu, dia ada bagi tahu, dia ajar budak-budak cakap, korang tahu tak Todak main rank macam mana untuk dorang jadi champion. Untuk zaman sebelum dorang line up yang berubah tu, dorang main rank banyak. Even though scrim ada, tiga scrim sehari ada, morning tu bangun kita akan still jalankan training rank tu. Okey. Sebab kat situ yang kita akan nampak belajar banyak benda lagi. Correct. Scrim tu training untuk tournament. Saya pernah dengar juga benda ni daripada Ciku. How waktu dulu season 4, season 5, apa yang dia orang buat kat rank, kemudian dia orang buat pengubah suaian, adjustment dekat scrim. So rank adalah satu benda dia orang cuba and then dia orang modify dekat scrim and they become much better. So benda ni pernah. So okay. So time factor juga boleh menjadi punca and overall for Todak Masih improvement. Masih We need more improvement. So tak nampak lagi lah that solid. Mungkin Individual performance nampak, tapi as a team belum nampak. belum ni lagi. Individually kita nampak Shizo, Zaim Sempoy kan? Dengan Rafflesia orang lama. dia dah Ramai orang cakap terlalu. kenapa ambil kuda tua. How about his impact on the first game? Rafflesia as a impact, decent impact lah. For me sebenarnya decent impact. Okay, tak nampak sangat. Tak nampak sangat sebab still saya akan pandang as a team. Okay. Sebab kita tak buat try out, nak tengok individual. Yang individual yang betul-betul carry sampai sekarang saya akan ingat Jom saja. Okay, jom. Dia seorang saja. Until that level sampai sekarang tak ada lagi. So kita akan fokus kat team. Alright. Gary. Okay, betul. Gary as dia dah masuk Todak, sebelum ni problem untuk Todak ni saya jujur cakap even though rival was good But not enough. but not enough. Okay. Since dah ada Gary, Gary punya flexibility dengan experience yang dia ada daripada rival lebih banyak impact lah senang cerita. Saya tak akan cakap dia dah macam terus Todak dah macam ni. Improvement tu ada. Kita contoh macam graph kan, dia ada improvement dia, tapi the same thing, chemistry, the all around tu dah kena improve balik lah. Saya put it this way lah. Saya lebih letakkan the time factor. Mungkin team tak ready for that particular time kan. So nampak macam tak kemas kan. But saya rasa bagus juga dengan kemenangan yang tak kemas. Because kalau tunjuk kemas sangat, ni minggu ni Selangor Red Giant ni dia kena hadap kan. So let Selangor Red Giant think that Todak adalah satu pasukan yang kita boleh makan. But not that easy lah. We gonna tell to them. So what about Barakuda? Okay, untuk Barakuda saya tak letak expectation tinggi pun. Saya expect orang akan cuba untuk securekan slot orang saja untuk this season. Sebab orang dah go through satu problem yang orang ada satu problem yang orang tengah go through. So itu personal orang. Semua kita akan cuba untuk doakan orang. Settle ready. Dah settle. Cuma kita akan doakan orang sembelih pula. Sembuh balik cepat. Itu je lah kita nak harap. They have settled the management problem. Overall dah settle lah. Sebab semalam saya duduk dengan Capsha bawah kan. Sebab gaming house dia orang sebelah je.
Oh ya. Saya pernah Dia pergi. sebab kilometer here, selalu dia orang lepak kat bawah, dan dia sendiri tahu everything was settled, so nampak dia happy kan. Tapi itulah semalam kekalahan dengan Todak 2-1, but today they lost again. We're going to talk about that later. And Jesus Sebenarnya is a decent lah. Saya tak akan Dia letak pun Jesus decent sebagus tapi dia lagi bagus menari. Jesus pun Berjoget. kuat menari juga Abang tak tengok MPL TNC walaupun orang tak menang game tapi orang semua akan nak tengok dia joget. Wonder lah memang Barakuda ambil dia, sebab yang lain-lain pun AJ pun semua serupa je kan. Kaki joget. Kaki joget. So memang Esu datang sini joget untuk 2 game. untuk 2 game. So we have AJ, kita ada Emal kan. Emal dengan barat dia je. Tu ada Asia lagi. Lepas tu ada Asia juga kaki joget. Lepas tu kita ada Sif yang dah tukar nama Trap. Nama sebenar dia Trap lah. Oh, memang itu Dia nama. SMG orang kenal dia Trap. And then kita ada Roma dia yang dulunya dekat Red kan. Apa Grace. Mirul, kita orang panggil Mirul. Mirul ya, Merul. Budak 6J juga dulu. Oh, budak 6J. Dia dah lama hilang lepas tu datang balik. Itulah datang balik. Kan. And then sebenarnya Barakuda line up dia banyak. Player potential. AJ kalau dah tak ada Kim. Ada Kim. Kalau Roma pun sama juga. Orang ada banyak backup lagi. So tak perlu risau sangat. Okay. Still got time lah. Still got time lah. Tapi yalah, this season dia tak boleh nak ambil masa yang panjang, sebab kalau tidak you akan jadi penonton untuk playoff. Itu satu problem lah. Itu satu problem juga. So you cannot take a long time. Alright, so let's go for the second match for the second day. Kita ada RSG dengan Monster Vicious. Prime lawan dengan Prime budak lawan baru. dengan Local Pride. Local Pride. Budak Local baru Pride. pula. Okay, so untuk RSG sebenarnya Kaiser punya performance saya tak expect. Saya tak expect. Dia dah berapa season man dia tak main kan? Last Bosco dulu kat season 7. Bukan RSG. Last dia main dengan Ataupun RSG. Karakal lah. Dia main dengan RSG and then Karakal. 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 Season 9-10 macam tu. 9 tak silap. 9, yes. And then lepas tu dah tak nampak langsung Kaiser. Okay. He's been missing for so long and then dia datang balik. Saya memang soalkan Coach Ren kenapa nak kena ambil. Kita nak perlukan ganti untuk Repo tu kena ada sama level. Sama level. Tapi dia dah buktikan lah. In that game lawan MV dia dah buktikan Kaiser still effective, still bagus. Okay. Tetapi kita tak boleh pandang dengar kat MV juga. The local pride dengan local player yang orang ada, satu player experience, banyak jugalah player experience. Subway menunjukkan dia menunjukkan saya ni bukan cuman. Saya boleh main lagi. Okay. It's a good thing lah. And Storm sebenarnya dah improve juga bang. This game, that game tu Storm Over RSG lah, Roma RSG nampak improvement and Venogo also impactful, tak macam Demon Cat tapi still has an impact in the team lah. Okay. Yalah, dia menang kan, apa nak cakap lagi. Diorang sebenarnya diorang tengah menunjukkan diorang punya game tu diorang tengah kekalkan prime diorang. Okay. So yeah, they got a first win. But even kekalahan MV juga, dia orang juga berjaya kutip satu mata. Satu point, itu benda penting. Which is priceless kan. Sangat-sangat berharga. And kita juga boleh talk about siapa dia punya Nova Escobar sebagai Roma. We have Fakes. Lepas tu Zeno, EXP. Zeno. And okay, Golden Raf. Raf even though dekat Todak pun dia dah tunjuk dia punya quality macam mana. Same thing, dia dah tunjuk dekat game RSG lawan MV. Dia dah tunjukkan juga. Cuma itulah local pride, new face, new apa kita panggil new experience. Ya, new experience lah senang cerita kan. As a whole gang tu orang first time ke MPL. Memang masing-masing pernah main MPL. As a team baru dalam first time. So Haru pula sebagai head coach sekarang. Haru sekarang jadi head coach. Dah pandai pula dia ajak Aim tonting juga ada kat situ. Itu lagi satu. Player coach pula sekarang ni kan. Ada dekat atas stage membantu Haru di belakang. He can be fit in. Dia pun ada pengganti yang ramai. Dia orang pada 10 orang. Ramai. So belakang pun ada Neyun. Kita ada Neyun. So Subway tak boleh main tak apa. Ada Neyun. Ada Aim kalau Fakes tak perform kan. Even Aim boleh cover dua role. Ganti Nova juga. Boleh cover dua role. So flexible, very flexible kan. So good for Monster Vicious. Ya, berjaya dapat satu mata. So let's go for the third one. KGE versus Niners. KGE versus Niners. Ini antara game yang ditunggu-tunggu juga ramai. Sebab kita tahu Niners especially satu tim yang membuat satu rombakan yang besar juga kan. Not only dalam
line up. Dia punya line up. Tapi as a Fans and community juga dia orang berkembang dengan kali dengan nama pun dia tukar. dengan nama pun dia rebrand kan. Niners very catchy. For me it's Yeah. very catchy. Tanya kepada Joker dan juga Faris kan, that nama is really catchy dengan dia orang punya hoodie apa Baju dengan pun Varsity. cantik. Varsity cantik kan. Dengan motor orang pun cantik. Tak, puji ni bukan nak minta lah, tak ada kan. But nama yang sedang orang kata apa meningkat naik kan. And dengan kehadiran KGE pula kan, nama di belakang King Dengan Shah King yang dan disebut-sebut kan. dia ada King Shah dengan King kat tepi ni. Yang King kat tepi ni dengan isu baju dia kan. Aduh. Sebenarnya baju tu sebenarnya tak ada buruk sangat. Okey je. It's a Tak masalah Adin sekarang ni, salah Adin. Adin kenapa kau masalah sangat dengan baju tu Din? orang mention Kenapa kau benci sangat dengan baju tu Din? Aku tak faham lah Din. Orang nak tunjuk orang ni KGE. Okay, so Okay lah. your prediction was Niners to win Niners lah. to Aku tahu win lah. itulah satu-satunya kau miss. Okay, aku memang minta ataupun predict KGE to win, and yes they won. But the KGE kita tahu kita ada Susujin and Using X-Win and import X-Win, lah. import. Manakala Local ada Deto, smooth dengan Sasa. Sasa adalah orang lama yang orang lama. dibawa masuk daripada tim lama di SMG, and kemasukan Deto which is questionable, dan juga ada height dekat situ daripada Niners juga, ex-teammate Niners. So if you ask me kenapa saya tak letakkan KGE kan, walaupun dah tahu X-Win dengan Susujin dekat top 5, saya ada a big question mark for this mid laner punya position. Untuk Deto lah. Deto Deto dengan and height. Okay. Macam saya rasa macam dia orang ni belum lagi fit into that role for this particular team. Faham. Dengan Sebab 4 orang tu dah macam dah okey. dah okey. Dah memang lagi 2 tu dah memang kau-kau. Ya, betul. So diorang nak cover match up dengan diorang kan. tu kan. So how good they can be to jadikan sebagai solid satu team. That was my question mark, my big question mark. Okay, we put it that one side. Kalau kita tengok dekat Niners, diorang juga buat satu rombakan besar. Diorang kekalkan Zafs. Side lane ni diorang kekalkan. Pozan Zafs dengan kekal. Ye. Pozan kekal. Mali pun kekal. Bukan Tapi dia as a punya as a sub lah. Mali pun as a sub lah. Kita tengok dia punya main line up. Selain daripada dia orang punya flanks, kan, dia orang bawa masuk Barbosa dengan Munji. Bukan Moon biasa, dia Munji. Munji, and one more, Malvis, the jungler. So this game went 2-1. 2-1, game yang saya memang paling suka lah, senang cerita. The best game yang saya pernah tengok lah for this week. So based on macro wise, everything, memang first game memang saya memang Niners memang dah pegang kau-kau. Second game pula KGE ditunjuk, we are not just bukan saja nama je King, kita orang boleh buat juga comeback King pula dia nak tunjuk. Betul. And then third game nak berbuka pun tak jadi. Oh ya, inilah game yang membuatkan semua orang buka ataupun tak pergi bazar. Semua tak beli, buka dengan air apa yang ada depan mata. Air vending machine. Air vending machine. Oh, dekat venue pun sama. Ada vending machine. Kan. Even saya stream kan, saya pun rasa macam 640 ya, or 7. Almost 7. 7 macam tu. 7.5 lah. 7:05, 7:10 baru habis. Saya kat tempat kerja tengah tengok game. Hujan lebat. Bawa pondok motor. Tengah basah-basah tengah tengok game. Starting pukul berapa tak habis. Okay. Game 1, game 2 kita tak nak sebut sebanyak. Game ketiga. Saya juga dalam live stream. I think you was there in the live stream. Saya tengok live tu, live kat abang. Ya, kau ada kat venue tapi kau ada juga dalam live aku. Kan? Itu aku membuatkan macam kenapa kau ada dalam tu kan. But ada satu moment tu saya questioning dekat lot kan. The time was taken to get that lot was long. Sangat-sangat lama. Dia dalam minit ke-20 macam tu lah kan. Yeah. And then you said that they are doing good. They are doing some planning. Saya ada cakap dalam live Kan? So what is that, bro? Okay, sebenarnya untuk yang tak nampak, yang dia kata kenapa KGE tak nak push, even at that time Niners dia dah dapat dia punya position. Dia dah dapat 2 tahun. Dia dah dapat jatuhkan banyak turret lah, senang cerita. Goal dah dapat catch up, dan dapat position. Tapi ramai yang katakan KGE kenapa tak nak push kan. Ini kat sini di mana kita panggil macro play yang korang jarang nampak kat Malaysia lah, senang cerita. This is the impact yang 2 coach membawa masuk ke dalam Niners, Which is Anca and juga Aush.
Ataupun Nani TF lah. Dua coach ni yang membawa masuk dalam team tu. Kalau korang nampak betul-betul, ini satu scene korang tengok nanti lah dalam in-game tu. At that time Zaf as a Cloud dia kena main long lane. Dia akan duduk long yang paling jauh daripada lot. Dia akan push minion tu. And then at the same time KGE tak ada hero long lane. Yang ada Xbox Nathan. Nathan lah game tu. Goal lane tak silap saya. Marksman dia Nathan lah. Nathan. So dorang tak tahu nak hantar siapa. Sebab nak hantar Nathan clear cepat boleh. Sempat ke nak sampai ke lot tu. So dorang dah create satu isu ataupun satu dilema, kita panggil satu pressure ke atas KGE, di mana siapa nak jaga ke atas tu. Kena hantar seorang. Second pressure yang dorang create ke atas KGE adalah lot dance yang dorang buat, which is Malvis buat ataupun Niners buat. Bawa keluar lot, dia attack dia sampai separuh-separuh macam tu, and then dia reset balik. Dia tarik separuh, reset, tarik macam tu kan. At that time apa yang akan berlaku, jungler dorang akan terpressure. Dia terpaksa tengok open map, sentiasa tunjuk muka dia dekat map untuk melihat HP bar tu. At the same time Roma pun akan terikut dengan dia untuk backup dia. So kita dah nampak vision dua orang. And then combo Novaria dengan Selena. The vision yang dorang dua create tu dah cukup. Memang dah cukup. Dah ada track banyak, second skill dia dah boleh tunjuk. Itu kat situ yang struggle-nya KGE nak buat pick off. Macam mana saya nak buat ambush bila kiri kanan ada vision. So vision lebih kepada Niners. Everything lebih kepada Niners. Cuma the problem is that satu masa tu di mana Xbox punya Firaga dah pecah. Zaf dah push long lane. Dekat situ satu short call yang perlu Niners kena buat, which is ambil lot. Time that you need to take the lot. Kalau ada war tak ada masalah, kita boleh fight. Sebab Xbox tak ada Firaga. So Fedrin lebih dorang punya Fedrin lebih aktif. Dia boleh lebih aktif ke dalam, ke depan. Tapi at that time dorang tak buat benda tu. Delay and terbaliklah kenanya. That's the thing lah. Itu dah hampir sama guys. Kita faham makro tu bukan senang nak catch up. So that was orang kata apa, gameplay yang kita nak, that kind of gameplay yang kita nak tengok lah. Kita nak tengok kat Malaysia lah. Itu adalah antara yang kita selalu tengok juga dekat Philippines. The mostly banyak game kita tengok macam tu kan. Ini first time kat Malaysia. Bukan first time. Dalam satu minggu tu itulah yang satu game yang nampak the best game lah. The best game lah. The moment lah, that particular moment. So tahniah lah kepada Niners dan juga KG, walaupun Niners yang cipta benda tu, but they don't get advantage. Ini saya cakap abang, Niners punya lineup was made within few weeks before MPL. 100% fix tu few weeks before MPL. Time yang dorang ada, dorang buat benda ni is props to the coaches lah, senang cerita, and the players as well lah. So are you going to tell they need more time untuk dapatkan more chemistry? Chemistry tak ada, saya rasa dorang ada. Nasib baik kau cakap tak ada. Kan tidak, aku bagi balik dekat Selangor Red Giant awal kita punya perbualan. So dia tahulah, dia ni kawan-kawan rapat semua kat Diners kan. So dia puji lebih sikit kat Diners. Biasa guys kan, select kan. Alright, so that was the third game for the second day kan. So tahniah kepada King Empire. Sebab ini 3 game habiskan 2-1 kan. Tapi good thing lah, Niners semua dapat 1 point. Niners dapat 1, Heavy dapat 1, Barracuda pun dapat 1. So it's okay to lose with 2-1. Berbanding dengan hari pertama, not okay to lose with 2-0. Okay, let's go for the third day, which is hari ni lah. Sebenarnya kita tengah buat ni hari Ahad. Habis game, abang call oi. Lepas tarawih kita terus start. Sebab apa, kita nak releasekan benda ni esok. Betul. Esok Monday kita nak release terus supaya sebab tak nak ganggu dengan kita punya langgarnya podcast satu lagi. So ini satu segmen yang kita cipta extra every week. Dan kau juga akan menjadi guest tetap. Boleh Boleh bang, tak ada masalah. Tak ada payment tau. Tak ada, saya tahu. Saya dah biasa buat kerja tak ada payment. Ya okay. MPL. Shout out sikit. Mana tahu kau Cik Lana bagi ke sikit. Habis saja. Tak ada lah. Okay, tapi so the third day again Selangor Red Giant for the second time berjumpa dengan tim Hak. Dua-dua ni hari pertama menang 2-0. Dan untuk game ini Selangor Red Giant menang sekali lagi 2-0 bro. Dia dah sedap lah. Daripada 10 games, daripada 9 games, 2 game dah secure 3 points. Yes. 6 point dah secure. Dia dah macam dah ke 20% yang dia kata, dia macam boleh katakan kalau consistently macam ni ataupun just 2 game ni nampak macam top 6, satu slot tu dia punya.
I'm not telling the champion. Dia sebenarnya dah at the thing dia dah secure playoff lah. Playoff. Saya rasa tak ada logik lah kalau tak ada, tiba-tiba ada tim semua kejar jatuh di bawah kan. Boleh juga kalau dia continuously kalah 2-0, 2-0, 2-0. Boleh. Tapi from what we are looking dengan based on the performance sekarang lah on kan. paper memang dia macam dia punya satu slot dah ambil. Okay, what happened to THQ? Macam mana dia boleh kalah dengan 2-0? SRG dalam Team Hak for the first game THQ, what is that draft? என்னடா draft பண்ணிருக்கீங்க? THQ. Yang draft nombor terus. Serian terus nah. அவனுக்கு என்ன draft பண்ணிருக்கீங்க எனக்கு தெரியல. Silvana, Barats and then Chow. Which is the jungler? Silvana, Barat, Chow. Between three, who will put you in the jungle? Of course lah, Barat lah. They put Silvana in jungle. Oh, Silvana jungle. So, Barats Chow, Barats ESP, Chow Roma. And then okay lah, Chow Roma okay lah. Chow Roma, that's normal. Barats ESP, Chow Roma, Silvana jungle. Weh, Silvana kalau play EXP okay. The logic in that saya fikir, saya tak tengok game tu bang sebab saya tahu siapa akan menang. Bila budak-budak saya send dalam draft je kau dah tinggal game tu biarlah jalan. Budak-budak send saya minta SS. Saya akan minta SS. Diorang tunjuk SS, saya dah tahu apa benda draft ni. Saya ingatkan Silvana tu jadi roam, Baras tu jungler, atau Silvana ESP, Chow roam, Baras jadi jungler. More logic. Itu yang bila kau tanya tadi, itu yang aku pernah nampak. Okay, Silvana logiknya dekat EXP better. Chow dapat Roma, dia Way of Dragon pump, lepas tu dia pula makan, campak ke belakang. Nampaklah combo dia. So sebenarnya in the draft tu, Silvana is a good thing lah. It's a really good Roma for now untuk tangkap, especially hero macam Nana. Okay. Sebenarnya okay, tapi macam mana awak nak buat combo? Combo tu is kena ada hero yang AOE, senang cerita AOE. Okay. Yang paling sesuai kalau nak combo dengan ESP, yang daripada zaman dulu orang pakai, Silvana dan juga Benedetta. Kita ada SRG, kita ada Team Hak. Okay. Iris, Benedetta Iris bang. Okay, very good. Very good. Why not that? Why need to go for Barats? Member pun nak turun badan nak juga ambil hero besar. Dia bagi untuk sustain kot. Kau je lah sustain je lah. Kita dah cuba nak buat. Silvana jungle. Okay. So senang cerita is totally a draft error lah. They lost because of the draft. The 2 games lah. Senang cerita 2 games diorang memang and then to the team yang tengah on fire. Before the start of MPL tu kan, antara calon-calon juara. Dengan muka innocentnya didatang kan. Memang dan kena. First game pula innocent memang tak ada belas kasihan dia dapat dengan Roger dia. Dan kau tak takut ke? Diorang tak respect apa dia ni? Dia macam mana aku panggil dalam bahasa Tamil kata, "Swantama kuli tiba lepas." Okay, macam kau gali lubang, lepas tu kau tanam sendiri. Tanam sendiri. Okay. Gitulah jadinya. So memang patutlah dapat 2-0. Tak boleh komen banyak mak, itu je. Itu je. Bukan yang SRG overperform. Diorang sendiri jatuh. Dia membuatkan SRG ni lagi kuat disebabkan kau punya salah. So, sebenarnya you can really give a fight. Even kalau lose pun carilah satu point. Tapi still it's your fault lah. It's your fault. Okay. So we go for the next one, which is KG sekali lagi. This was a awaited game juga for particularly untuk hari Ahad. King Empire dengan RSG. Kan, dia tak ada rival untuk dua-dua tim ni, tak ada. Tetapi disebabkan RSG was like of prime, kemenangan 2-1 pada MV macam dia tak cantik. People expect to get a clean win, kan, dengan local pride, kan, and you lose this game. You lose with the Repo. Iyalah. Repo came in for the first time. Awak kalah dengan orang kata clean win. Okay, kita bawa masuk Repo, kita boleh clean win. Boom, 2-1. So di mana prime di situ, jatuh kat situ saja, hantar ke gua. It was orang kata apa, satu tamparan hebat juga kepada Repo. Without Repo, with Kaiser, yes, 2-1 win. As long they win kan. But yalah, kalah pun 2-1 bro. Dia dapat juga 1 point. At least diorang ada 2 point lah. Diorang ada 3 point. 3 point lah. Still kira macam dah menang satu game 2-0. Betul. Tapi still diorang kalah dengan KGE. Which is first game memang kau-kau. RSG punya form first game memang kau-kau. Tapi second game, kenapa Rafaela? Why? Okay.
Abang dia buat satu draft Rafaela, saya boleh nampak logik dia. Enemy ada Xbox memang akan slowkan ramai orang team dia, so dia nak lajukan team dia. Logiknya masalah je bang, teammate dia semua mobility tinggi. Okay. So kenapa nak ada Rafaela. Diorang boleh lari sendiri, ada Tak cloud. masuk akal. Nanti Rafaela pula main dia macam grog kat depan. Biasalah Storm. Standard. Asal dia lupa kot dia pakai Rafaela. Standard. Dia lupa kot. Dia ingat macam saya nak pergi tampak orang mak sekali satu buka map. Ui, mati. Kan? But okay, we talk about the maybe do you think kalau you cakap macam tu kan, tapi mungkin ada sebenarnya juga drafting error ke kat drafting situ? error kat situ ada, tapi KGE punya performance lagi-lagi Deto. This game Deto memang menunjukkan kenapa question mark abang tu. Yes. Saya baru nak pergi tentang KGE punya performance particularly for this game kan. Kita tahu that Sasa did very good for this match dengan dia punya Nathan dua game Nathan rasanya kan. Dia try nak 1v4 hampir correct. There is a one game yang hanya dia sajalah the game that they lost to RSG. There is satu game tu memang the first game first game memang betul-betul harapkan dia seorang. Damage ada pada dia je. Betul kan. So it's like hard carry lah. When you mati habis lah, term gone. But I think dia orang dah ubah sedikit dari segi drafting second game, third game. But yeah, Sasa was good, Smooth was good. The two import also we nothing to say. But this Deto bro, suddenly the big question mark that I put, can this Hyde or Deto fit into this team untuk dapatkan kemenangan? But they get the second win in a row. Walaupun dua-dua game ni 2-1. Ini a bit surprise sebab ramai yang tidak beranggapan untuk King Empire, a new name, tapi kita ada nama yang lama kan. OG juga dekat dan player ni kan. But they don't expect, especially dengan RSG lah. Betul. Dengan RSG tu memang don't expect lah. Kan. RSG tengah mode prime pula kan sekarang ni. No, now why? Deto suddenly improve a lot. What makes him, do you think? Saya rasa maybe the environment yang dia dapat sekarang ni, sebab sebelum ni memang kita ada nampak dia dekat team-team lain. Cuma every team dia ada drama lah. Kali ni pun ada drama. Kali ni pun ada drama. Ada? Ya, Jesse. Oh, itu timnya, bukan drama dia daripada dia. Bukan drama dia lah. Okay. Tapi still dia lebih peaceful lah. Senang cerita lebih peaceful. Dia boleh fokus more kepada in-game dia, gameplay dia, and experienced player tengah ajar dia dari tepi. Alright. Guiding them. Dua-dua. Lagi-lagi Hyde. Tu darah muda. So diorang ada experienced player, ada Sasa di situ. Kita tahu Sasa punya impact sebenarnya macam mana. Korang boleh tengok He's bila the real alpha lah. The main alpha. Korang tak tahu Sasa masuk, korang nampak SMG punya performance since Sasa masuk ke SMG macam mana. That's the thing lah korang kena tahu. So itu sedikit sebanyak tentang King Empire. Yang nothing much tu nanti orang kata macam saya ni, sekarang orang dah kata saya dengan King Empire macam adik-beradik pula kan. So I don't want to talk about King Empire a lot kan. Saya tak nak menguatkan lagi kenyataan itu. Tapi the poor performance by RSG tanpa Demon Kite, are they struggling? 2 game this week. Itu memang betul bang. Tanpa Demon Kite diorang memang tengah struggling. Itulah tanda soalan saya. Why you put that prime when you don't have the Demon quality Kite player from the last season? Bukan sebabkan Demon Kite. The quality that you have last season is not the same this season. Bro, last season saya antara orang yang teruja dengan dia punya gameplay. Kita dah 1 jam lebih kan. 1 jam 10 minit rasanya. Last season walaupun dia orang kalah the first game dengan Homeboys, but the following weeks kan, ataupun game after game dia punya gameplay, rotation dia, team fight dia, aggro play dia bang. Dia punya targeting, everything like macam solid gila. But now when we look at this RSG, it's like an old typical Malaysian gameplay. It's the same thing. Kenapa benda sama saya cakap lah. How did the prime came if this is the quality that you think is prime? Since last season way better. Last season lagi baik daripada sekarang. Betul. Saya juga tertipu dengan dia punya kenyataan prime tu, sehingga kan saya juga predict RSG to win this game. Aduh, patut point jatuh. Patut point jatuh. Kan, patut saya punya winning prediction percentage tu jatuh. Saya tertipu dengan kenyataan prime itu. Alright, Rain. Okay, let's go to the last match. MV Barakuda. MV dengan Barakuda. Dua-dua tim ni kalah 1-2. Kalah 1-2, betul. Kalah 1-2. MV kalah dengan RSG. Barakuda kalah dengan Todak. So this match
2-0 for MV, local pride. MV local pride. Rough. Memang rough dia tunjuk. Memang rough. Play. Rough play dia. Dia dah menunjukkan yang performance dia since now still the same. And simply say bang. Diorang dah overpower Barracuda. Diorang dah macam telan Barracuda tu terus. Okay. Saya nampak Barracuda punya kekalahan ataupun gameplay mereka ketika kalah dengan Todak was much better dan hari ini. The same thing lah. Untuk first game pun saya tengok Barracuda punya drafting pun saya macam pelik je. Yalah, kita nampak barat. When you take barat and you lose, takkanlah kau tak ada benda lain untuk nak kau nak bawa. Tak silap saya dah main Barat Angela juga, Barat Rafaela juga. The scenes too stuck to that one particular hero which is power lah. Tapi nama pun professional league. You Betul. need to go in more deep into other heroes lah. Kita ada banyak lagi jungler. Dan kalau kata hero tu memberikan kemenangan demi kemenangan, tak apa. Tak apa. 5 kali, 3 kali dengan Todak, 2 kali dengan MV, 5 kali kau punya jungler adalah barat. Padahal junglernya adalah Imal. Imal, he can play a lot of heroes. Why? Gunakan betul-betul tu je. Let the Come on, play, bro. gunakan betul-betul lah. As for the coach, if you don't understand what I'm saying Malay, that guy can play any heroes that he want. I think especially in Assassin, I think he expert for, especially in Link lah. Link wise, the last time he played for Team Lemah atau Team Lunatics, he did really well. But at the end, since he joined Red, everybody's forcing him to barat. Up until right now, is still giving him the same hero. Better to have some differentiation lah in the pickings later on. Kalau kau perhatikan muka dia betul-betul kan, ada iras-iras barat dah muka dia. Dengan dia punya muka tak senyum dah sekarang kan. Tengok dia kurang senyum. Tengok dia telan. Dulu dia macam happy go lucky. Sejak kebelakangan ni dia macam murung sikit. Dia dah sad boy. Sad boy. Asyik Mungkin barat sebab, je kan. Yalah sebab dia mungkin dia tak nak berjoget. Dia biasanya paksa orang dia joget. Biasanya orang sad boy sebab orang assassin yang sad boy. Ini main jungler time sad boy. Okay, so kita dah habis 8 game. InsyaAllah kita akan buat juga 8 game ni di minggu hadapan. But something yang unik sikit saya nak buat untuk this week kan. Selain daripada kita buat rumusan, ini bukan analyst yang deep into orang kata item ke apa ke tak. It's just orang kata apa, over atas lah, gambaran luar macam surface, tu saja kan. Surface kan. So kita juga dalam segmen ni kan, dalam podcast segmen weekly recap, week 1 recap lah, kita nak buat sedikit shout out lah. Kau rasakan dalam 8 game ni kan, 8 game total, 8 match total berapa game 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20 game yang dimainkan dalam 8 match ni. Which game yang boleh buatkan game of the week? Tanpa soalan, KGE vs Niners, game yang ketiga. Kalau for saya, game yang tu memang the best game for this week. That lot factor lah, yang long lane apa dia bukan saja lot factor saja bang. Since the start, how KGE pressure kau ke Niners. How did the Niners defend because of Munji punya Nova tu? Oh, okay, ya betul. Macam mana diorang defend bang dengan tak ada tariknya? Ramai juga mengecam Moon. Saya kata Moon still new. Masa dia dengan sana pun masih lagi kurang dan tak cukup masa lagi. I think Niners can be a very good team. But that particular game, kita boleh istiarkan lah. It's a game. Dia dah buat defending wise, macro wise, minor mistake tu benda. Diorang tengah, kita kena tengok improvement. Okay. Jangan terus kalah, alamak diorang ni apalah 40 minit tak ada apa-apa kan. Alright. So guys, game of the week goes to game number 3, Niners versus KGE. KGE. King Empire. Alright, so satu anugerah. Tapi tak ada hadiah tu. Tak ada apa benda-benda ke kita nak bagi ke. Mana tahu tiba-tiba. Mana tahu boleh edit di sini. Ya juga kan. Jadi nanti editor tolong masukkan kan. Game of the week, game 3 KGE and Niners. Okay. Mungkin juga mana tahu tiba-tiba sponsor datang. Okay kan bang, ada berapa ni kan syarat. Ada 4 sebenarnya aku ada tulis ni. Okay. Who do you think team of the week? Team of the week. Okay. Team of the week. Dia punya kriteria adalah, which is, yalah kadang ada team yang main 2 kali.
nanti tak adil pula kalau kita tengok dari segi point saja. Of course Selangor Red Giant menang 2 dengan 2-0. So kalau kita ambil that criteria memanglah Selangor Red Giant. Tapi dia boleh juga satu game kan, walaupun dia 2 menang, tapi ada juga satu game yang dia menang 1 je, but in terms of the draw was very good, the gameplay was fantastic, very well executed kan dia punya rotation ke apa ke, and even kita boleh masukkan the fans factor, contoh like Team Hawk, the fans dengan dia punya you are telling the atmosphere was awesome kan. So semua itu kalau diambil kira, who do you think that for you lah, saya punya pilihan satu, who do you think the team of the week boleh bagi? For saya this week, saya akan go to SRG lah. Bukan sebabkan 2-0 saja, tapi dah dapatkan 2-0 tu dengan gameplay diorang tu. First week, gameplay level is almost at the full chemistry playoff punya level tau. Okay. Dia dah tunjukkan level dah macam tu. Okay. Lebih strong, drafting wise, flexible, everything, tak ada yang copycat benda sama tak ada. Uniqueness tu memang tak ada lah. Roger siapa je nak main Roger Golan kan. Okay. So everything ada kat situ, and also fans, SRG punya fans kita no question lah bang. Okay. Ultras pun tak turun tapi dah banyak kan. Dah banyak lah. So for me also, saya memilih Selangor Red Giant juga, just for that particular one game lah, win against Homeboys. Sebab defending champion dengan nama besar dan the best roamer in Malaysia, the best jungler in Malaysia. You have Hudil, the big name, Nets yang kita nampak dia punya potensi yang sebenar dekat Russia punya Game of Futures kan. And kemenangan ke atas mereka ni yang membuatkan saya rasa wow. Kan, that how good they play for that particular match, yang saya boleh katakan Selangor Red Giant is the team of the week for this week. Minggu depan kita tak tahu. Minggu depan tak ada orang lain kan. Kita tengok kan. So kalau ada best team of the year of the week, who do you think the worst, ataupun macam mana ayat tu, macam kasar pula ayat tu. Kena telan lah. Kena telan juga. Worst team of the week. Worst team of the week. Worst team of the week. Antara dua sebenarnya saya ada pilihan saya akan letak Barakuda atau Homeboys lah. Tetapi even though Barakuda main 2 game, since you are defending champion, kena terima lah. The performance yang Homeboys tunjukkan this week was not even on the level lah. Lagi-lagi second game kalah macam tu. That is not our defending champion main lah. Okay. Saya pun sebenarnya satu pilihan je, Homeboys je. Bukan disebabkan the rivalry that I have ni, tapi saya setuju dengan Min kan. As a defending champion, tak ada siapa boleh terima dengan kekalahan seperti itu, that kind of gameplay. So when we put them as the worst performance team of the week, itu bukan berarti kita nak tekan mereka lagi, tapi kita nak mereka jadikan lagi improve lagi better for the next week. Next week mereka ada 2 game kan. So hopefully we can see those teams yang tak perform this week kan, step up lah untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik, especially the defending champion lah. Tapi kalau dia nak teruskan macam ni pun okey je. Jangan prediction saya lari. Okay, so the last one, ini paling best lah. Player of the week. Player of the week Player of the week. Kalau kita tengok kan, saya cuba nak bagi kepada local, highlightkan the local. Sebab kita tahu we have a very good imports this season. Very good imports, but baru first week kita tak nampak lagi ada certain import belum bagi the big impact yet. Betul. Masih lagi masih tengah main buayan lagi. But there are imports that really show the quality. Contoh macam Innocent, Suzuki, Shizo kan dah tunjuk. Ada yang belum tunjuk lagi. But dengan kemasukan import ni, how impact the local received, ataupun pemain-pemain tempatan kita lah. Kan, macam mana mereka mendapat hasil ataupun what we say? Dia impact lah senang cerita. Impact yang diorang dapat. Semua result yang diorang dapat keluarkan. Sebabkan apa yang kita panggil lah, the competition in game dia nak tunjuk. Alah, import boleh main, takkan dia pun kena catch up balik dengan level. Kalau kata macam sebelum ni lah kan, hanya Diamond Kite je main, import yang local kalau tak ni pun tak jadi juga. Betul. Kan? So, who do you think? Bagi 3 nama lah kita tengok. Saya, kalau 3 nama, saya punya first adalah Sekais.
Sekais, okay. Jungler saya akan letak Sekais. Memang dia punya performance this week was really good. Kita jangan pergi dekat role. Bukan role. Okay, saya bukan letak role, lah. but just As a jungler, dia punya performance memang really on top this on week. top. Yalah, On top, memang really on top lah. 2 kemenangan 2-0. And then second, saya akan letak Deto lah. Deto. Saya akan letak Deto. Walaupun first game first a big game, question. Nova tak kena shot tu semua. Tapi dia tak tunjukkan improvement yang terlalu jauh lah orang. Senang cerita. It's too far. Game yang baik. Lagi-lagi lawan RSG. Okay. Dia lawan RSG menunjukkan game performance yang baik itu satu benda yang bagus lah. And then the third one saya akan bagi kepada Stormy. Sebab sekarang Stormy no doubt bang, since last 2 season still sama je. Consistent, really good gameplay. Alright. Saya pula, saya tak letak Deto langsung. Walaupun dia dapat MVP today kan. Oh, this week. Sebab dia first game dan second game nampak macam terlalu jauh. So macam ada macam yo-yo lagi. So maybe kalau dia boleh kekalkan dia punya konsistensi dia kan, maybe next week boleh dipertimbangkan lah kan, sebab kan ada perbezaan yang jauh. Betul. Kemenangan KGE for the first game and second game kan. Second game dia last 2 game tu dia tak mati langsung tau, 0 death. Mencanak terus improvement dia. 0 death. That was superb. Okay. So saya setuju, saya letak Sekais juga dalam top 3 saya. Sekais. Saya letak Stormy juga. Tapi saya ada 4 tu. Letak je bang, tak ada masalah pun. Saya ada Zaim Sempoy. Nanti kita kena ada conclusion juga. Tapi Zaim Sempoy just play 1 game lah. Zaim Sempoy. Saya juga ada Yums. Factor dia Mandat Matilda still bermain dalam kepala otak saya kan, against the Homeboys kan. So saya nampak je lah Selangor Red Giant punya player kat 3 orang kat situ. 3 orang kat situ kan. This week memang ramai lah. So we have Sekais kat situ, we have Stormy dekat situ. Ada 2 nama yang dua orang sebut. Okay, dua-dua sebut most impactful in game. Most impactful in game. Saya rasa saya akan bagi kat Sekais jugalah. Kalau saya still, saya akan ke Sekais juga. Okay. Saya kena setuju jugalah. Kalau saya kata ni tak ada player pula nanti. Kan tak ada orang, kita dah sampai pukul apa kita nak bincang ni kan. Kita dah 1 jam setengah ni. 1 jam 20 minit kot. But it was a good lah kan. Bagi saya okay je. So player of the week kita bagi kat Sekais lah untuk this week lah. So harap dengan ini adalah satu pujian lah. Sebenarnya tak ada hadiah apa pun. Just kata kita punya mata, kita punya point of view, kita rasakan he did a very good impact to the team dengan mendapat, it's not bukan game yang dimain oleh seorang. Tanpa teammate dia pun dia tak dapat do a very good job, but slowly improving. Kredit tu Coach Arkadia lah, aku nak cakap dari unik tu Selangor. Dia tengah bawa keluar sikit-sikit daripada Sekais punya potential. Budak tu ada potential, umur muda lagi, baru habis SPM. Betul, banyak lagi masa. So props tu ni lah dia dengan siapa lagi, lupa pula nama dia. Yang mana coach dia Analyst. Kesian, lupa pula nama dia. Oh yang tu. Dua lupa, sorry dah. Astagfirullahalazim. Aduh. Tak baik tu, tak ingat nama dia. Saya pun dah terlupa nama dia. Kita dah sampai ke penghujung rancangan. Aduh, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi kita minta juga Weaver, apa lagi yang korang nak kita borak dalam this weekly recap. Kalau ada lagi idea-idea yang korang ada nak kita orang bincangkan that particular topic, komen di ruangan bawah ni supaya kita boleh talk about that. Mungkin kalau menarik kita boleh borak kot. Kan tidak, tak adalah straightforward ini je. Macam ni je lah, nanti korang akan nampak the sequence, the flow. Kita akan cerita tentang the scene, lepas tu the in game, lepas tu the best player, best team, worst team. Ini je lah kita punya flow. If you guys have anything to talk about it, just tinggalkan di ruang komen je. Cuma yang nak Ipre pun cina boring kan. Apa? Ipre pun cina boring kan. Yalah, boring doh nanti kan. So untuk ini tak pun untuk first week kita tak nak bagi apa-apa hadiah lagi ya. Belum lagi. Saya rasa kita ambil tengok dulu macam mana sambutan ataupun penerimaan viewers kita kan. Daripada situ baru kita boleh improve sikit-sikit. So thank you very much Min for your time. So harap kau boleh terus commit. Cik, kau juga kena bagi komitmen. Komitmen. Komitmen
Untuk this recap, tak payah nak tukar host ke, tak payah tak ada tukar guest, itu kami tak terima. Kami akan tolak terus. Kan? Inilah dua India akan borak tentang game semua ni sehingga habis MPL season 13. Kalau nak panggil kita orang bagi job, silakan. So, itu saja. Terima kasih. Okey lah. Terima kasih. Kena salam. Oh, okey. Thank you very much. So, see you again next week, Sunday, jam 10 lepas tarawih ya. Next week masih lagi yes boleh. Saya nak tarawih ke? Next week boleh. Boleh aku boleh ajar kau. So that's it guys for this week. Harap korang enjoy. And bye bye. Assalamualaikum. Good night.